Hari ni aku nak share dengan korang semua ulasan pasal episod kelima siri Ultraman Deca. Bagi sesiapa yang masih belum tengok episod yang kelima ni, aku nasihatkan korang supaya tengok dulu kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Sebab apa yang aku nak ulaskan ni ada spoiler. Nanti korang bising pula sebab aku bagi spoiler kan. So, better pergi tengok dululah. Alright, episod kali ni bermula dengan babak ada orang memancing kat tasik. Lepas tu tiba-tiba muncul raksasa legenda dari dulu sampai sekarang, iaitu raksasa Ellie King. Babak orang memancing, lepas tu keluar raksasa Ellie King tu sebiji sama macam dalam episod ketiga siri Ultra 7 di mana raksasa Ellie King muncul buat kali pertama. Dalam episod ketiga ni, kita dapat tengok pihak Suburaya menggunakan watak yang sama yang pernah muncul dalam episod ketiga siri Ultra 7. Watak tersebut ialah watak Alien Pit yang pernah muncul dalam siri Ultra 7 dan kali ni muncul pula dalam siri Ultraman Deca. Dalam siri Ultra 7, Alien Pit ni ditunjukkan sebagai seekor alien yang jahat. Tapi dalam siri Ultraman Deca, Alien Pit ni ditunjukkan sebagai makhluk yang baik. Alien Pit dalam siri Ultra 7 mahu menggunakan raksasa Ellie King untuk merampas bumi. Tapi dalam siri Ultraman Deca, Alien Pit ni dia bukan gunakan raksasa Ellie King tu untuk merampas bumi pun. Alien Pit yang menamakan dirinya sebagai Yuko ni pada asalnya dia mengembara ke angkasa lepas seorang diri. Lepas tu dia punya kapal angkasa dah rosak, jadi dia terpaksalah mendarat kat planet bumi. Dia dah kontak dah kawan dia kat planet Pit supaya datang membantu dia kat bumi. Tapi disebabkan The Sphere dah membuat penghadang yang telah menutup bumi, maka kawan dia tak dapatlah nak datang dan masuk ke bumi. Malah Yuko pun tak boleh nak kontak kawan dia yang berada kat planet Pit tu. Jadi Yuko pun terpaksalah menyamar menjadi manusia dan bekerja untuk mendapatkan duit supaya dia boleh menyewa apartmen. Hai, alien pun ada common sense weh. Nak duit, kenalah kerja, barulah boleh tanggung kehidupan. Kebetulan juga bila Yuko dah mendarat kat bumi tu, rupanya dia dah bawa Ellie King yang masa tu masih lagi kecil. Besar Ellie King masa tu besar macam ikan belut je, dan Ellie King ni sebenarnya dia makan tenaga elektrik. Pada waktu tu, Yuko hanya bagi tenaga elektrik daripada sumber bateri saja. Tapi disebabkan Ellie King ni dia dah makan tenaga elektrik tanpa terkawal, pembesarannya pun berlaku dengan cepat. So pada masa tu, Yuko terpaksa keluarkan dia dari apartmen dan sorokkan dia kat dalam tasik. Cumanya bila Ellie King punya selera ni terlalu besar, maka dia pun dah kerap keluar dari tasik tu dan pergi sedut elektrik kat rumah-rumah orang. Lepas tu dia sedut elektrik kat pencawang elektrik, dan disebabkan dia sedut tu terlalu banyak, maka Ellie King ni dah membesar saiz raksasa. Bila dah besar macam tu, confirm lah selera dia pun makin besar. Dan disebabkan kawasan asal yang dia duk sedut tenaga elektrik tu dah habis dah pun elektrik kat situ, maka dia terpaksa pergi ke bandar untuk mencari tenaga elektrik baru. Dan ini juga bermaksud dia terpaksa munculkan diri depan ramai orang, dan ini boleh mengancam keselamatan ramai orang. Jadi terpaksalah pasukan Guard Select menyerang raksasa Ellie King. Tapi macam biasa lah, senjata-senjata Guard Select tak boleh pun menghalang kemarahan raksasa Ellie King tu. Jadi Kanata pun terpaksalah berubah menjadi Ultraman Deca untuk menghalang raksasa Ellie King daripada memasuki kawasan bandar. Tapi sebelum tu aku nak tanya kat korang, korang nak tak belajar cara buat duit dengan trade NFT? Trade NFT adalah salah satu cara yang paling padu untuk buat duit pada masa sekarang ni. Dengan ilmu yang betul, korang boleh dapat untung yang lumayan hasil daripada trade NFT ni. Kalau korang nak belajar, dapatkan panduan video belajar cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni daripada High Wealth. Memang sesuai untuk sesiapa saja yang baru je mula nak belajar cara trade NFT. So, kalau korang nak dapatkan video panduan cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni, aku ada letak link kat ruangan komen kalau korang tengok kat FB. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video aku ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So, jangan buang masa, cepat-cepatlah belajar cara trade dengan NFT ni dan buat untung yang lumayan. Okay, sekarang kita sambung balik dengan cerita kita. Raksasa Ellie King ni boleh dikatakan agak kuat sehingga kan dia boleh menyedut tenaga Ultraman Deca. So, bila berada dalam keadaan kecemasan tu, Ultraman Deca pun terpaksalah menggunakan Monster Card dengan menyeru raksasa Miklas keluar untuk membantunya. Miklas berjaya hentikan raksasa Ellie King daripada terus menyedut tenaga Ultraman Deca. Tapi lepas tu, Miklas terkena renjatan elektrik daripada raksasa Ellie King dan menyebabkan dia berpecah menjadi partikel cahaya. Ultraman Deca yang dah geram pada masa tu, dia pun serang raksasa Ellie King bertubi-tubi. Sekali tiba-tiba raksasa Ellie King tu buat gaya comel pula, sehingga kan Ultraman Deca berhenti menyerang dan siap ikut pula gaya comel raksasa Ellie King tu.
Ultraman Deka ingatkan pada masa tu raksasa Ellie King dah insaf lah, dah tak nak buat apa-apa serangan kan. Sekali rupa-rupanya Ultraman Deka kena game lah. Raksasa Ellie King campak Deka ke tanah dan kemudian dia belit Ultraman Deka tu menggunakan ekornya dan bagi renjatan elektrik kepada Deka sehingga Ultraman Deka menjadi lemah. Ultraman Deka pada masa tu memang susah gila lah. Dia nak lepaskan diri daripada belitan ekor raksasa Ellie King dan menyebabkan dia berharap kepada keajaiban sahaja untuk dia melepaskan diri. Pada masa tu muncullah kad baharu depan Kanata dalam Ultra Inner Light iaitu kad Miracle Type. Bila Kanata guna kad Miracle tu, Ultraman Deka pun berubah menjadi Ultraman Deka Miracle Type. Bila Deka dah jadi Miracle Type, Ultraman Deka tu telah membuka satu portal kat langit dan kemudian masa Ellie King serang menggunakan serangan elektrik ke arah Deka, Deka telah menghalakan serangan tu kat portal. Portal tu seolah-olah sedang menyedot tenaga elektrik yang ada dalam badan raksasa Ellie King. Bila dah banyak gila tenaga elektrik yang kena sedot dari badan raksasa Ellie King, Ultraman Deka pun mengubah raksasa Ellie King tu menjadi saiz kecil semula. Kali ni Ultraman Deka tak musnahkan raksasa yang dia lawan. Sebabnya Ultraman Deka tahu kot yang raksasa Ellie King tu bukanlah raksasa pemusnah. Dia cuma lapar je sebenarnya. Alah, macam manusia jugalah. Manusia kan bila tengah lapar gila, hilang kewarasan sikit. So, Ellie King pun macam tu lah juga. Bila Ellie King dah dikecikkan semula, pihak Guard Select pun mengajar Yuko supaya hanya memberi makan kepada Ellie King tu sebanyak 2 kali sehari sahaja. Tujuannya supaya Ellie King tu tak membesar dalam kadar yang cepat. Dan dalam masa yang sama juga, pihak Guard Select mahu membantu Yuko dengan mencari cara macam mana nak pecahkan penghadang yang telah dibuat oleh The Sphere supaya Yuko dapat pulang semula ke planet Pit. Okey, sedikit kesimpulan daripada aku berkenaan dengan episod kelima ni. Aku minta maaf banyak-banyak Ini pendapat peribadi aku sendiri. Aku rasa untuk episod kelima ni, vibe dia tak sama macam episod 1 sampai episod 4. Aku rasa macam ada sedikit kekurangan dalam episod yang kelima ni. Maksudnya macam bila aku tengok tu, tahap keseronokan aku tu tak berada pada tahap yang tinggi . Kalau kita tengok dalam episod ni, Suburaya memperkenalkan bentuk baharu Ultraman Deka. So aku expect sepatutnya ada benda-benda yang lebih menarik yang berlaku dalam episod kelima, tapi tak ada. Okey. Cumanya yang best sikit aku rasa ialah bila mana pihak Suburaya memunculkan semula raksasa Ellie King dengan menggunakan babak yang sama seperti mana Ellie King muncul dalam episod ketiga siri Ultra 7. So benda ni macam mengembalikan nostalgia balik kepada peminat-peminat siri Ultra 7 yang sekarang ni mungkin dah berumur 40 ke 50 tahun.